menjemput Al-Fadhil Profesor Dr. Azbari untuk menyampaikan ucapan dan ceramah beliau. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau, wanakam, kabare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara pengurusi majelis, yang berhormat Naib Presiden Kanan PAS, yang berhormat saudara Salahuddin Ayub, yang saya muliakan, yang berhormat Dr. Abdurrani Osman, Adun Meru dan juga Suruhjaya PAS Tugis Selangor, yang berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud, Ahli Parlimen Bukit Raja, yang juga Timbalan Ketua Muslimat PAS, Al-Fadhil Ustaz Saleh Muhyi selaku yang dipertua PAS Sabak Bernam dan Timbalan Suruhjaya PAS Negeri Selangor, pimpinan PAS, keadilan, DAP, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pertamanya saya ucap terima kasih di atas jemputan pihak penganjur. Saya sebenarnya malam ini nak balik kampung, bukan nak ceramah, jadi saya nak sembang sikit sajalah. Cuma saya tertarik dengan apa yang disebut oleh yang berhormat saudara Lim dari Sekincan tadi ya. Jadi nampaknya wong Cina wis Jawa, tapi wong Jawa siap ramai sing orang Jawa. Ya, maknanya orang Cina sudah sedar, dah nampak. Ya. Jadi yang masalah sekarang bagi saya wong Jawa sing orang Jawa. Orang Jawa yang tak sedar, yang masih lagi dalam kepala dia, UMNO dan BN juga yang perlu disokong. Sebab semalam saya baru balik daripada Bagan Terap di kawasan Rebuk Pusing, apa nama tu, Kampung Datuk Khalifah. Jadi tengok kawasan-kawasan itu, saya rasa masih ramai lah, ataupun masih ada lagi saki-baki penyokong-penyokong tegar UMNO BN yang masih belum nampak ya fakta-fakta yang dibentangkan oleh yang berhormat Dr. Ani tadi umpamanya, perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat Lim tadi ya. Ini satu perkara yang saya fikir kita harus sedari, dan malam ini seperti yang disebut oleh yang berhormat Dr. Ani tadi, kita berkumpul di sini walaupun sudah memerintah kerajaan negeri, tetapi masih lagi kita dapat halangan ya. Masih banyak sekatan yang dikenakan kepada parti-parti politik yang selain pada UMNO BN. Jadi makanya itu terpaksa tuan-tuan dan puan-puan datang ya, bermandikan embun dan cahaya bulan. Alhamdulillah 60 tahun PAS wujud di persada politik negara ya. Tetapi ini yang saya fikir kita nak ubah ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya berasa terharu malam ini oleh kerana rakan baik saya, saudara yang berhormat Salahuddin Ayub bersama kita di sini. Kebetulan 2 malam yang lalu saya ke kampung beliau di Tanjung Piai di Pontian. Jadi malam ini alhamdulillah saya berasa sukacita nak mendengar ceramah beliau ya. Tentang perempuan sekalian, ada beberapa perkara yang saya nak singgung ya, mengenai apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat Dr. Siti Mariah tadi soal ketakutan yang dibangkitkan oleh UMNO BN melalui media mereka ya, tentang bahawa DAP inilah yang sebenarnya berkuasa, DAP inilah sebenarnya memerintah sekiranya Pakatan Rakyat menang ya, khusus di Putrajaya nanti. Saya nak sebutkan sebenarnya ya, selain pada fakta-fakta yang diberikan oleh yang berhormat Dr. Siti Mariah tadi, dalam perlembagaan negara kita ya, termasuk dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor ya, syarat yang dikenakan untuk melantik Menteri Besar dan juga susah kerajaan negeri, yakni orang nombor 1 dalam Perkhidmatan Awam negeri ya, mestilah orang Melayu dan orang Islam ya, saya nak sebutkan
dalam undang-undang tubuh negeri Selangor, sama seperti di Perak, sama seperti di Kedah, sama seperti di Perlis, sama seperti di Kelantan, sama seperti Terengganu, sama seperti di Pahang, sama seperti di Sembilan dan Johor, negeri-negeri yang beraja ini, bahawa hanya orang Melayu dan beragama Islam boleh dilantik untuk menjadi Menteri Besar. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, ya. Tidak ada masalah kalau DAP majoriti pun, hatta kalau DAP majoriti pun, ya. Hatta kalau katakan keadilan itu calonnya majoritinya orang bukan Melayu pun, Menteri Besar mestilah dilantik dari kalangan orang Melayu dan beragama Islam. Ini kena simpan dalam kepala kita. Jadi UMNO BN dia suka memutabelitkan fakta, memutabelitkan undang-undang, ya. Jadi saya nak sebutkan bang, supaya jangan lagi kita dikelirukan, jangan lagi kita ditakut-takutkan, sebab saya dapat maklumat ada di kalangan orang Melayu yang masih termakan dengan hujah-hujah ini, ya. Ada orang Melayu yang masih termakan dengan hujah-hujah ini. Dan malangnya di Selangor ni saya dimaklumkan ada lagi orang-orang tua yang masih ingat bahawa Menteri Besar Selangor itu Tan Sri Muhammad Taib. Ada orang Melayu di Selangor yang ingat bahawa Menteri Besar Selangor ialah Tan Sri Muhammad Taib, Mike Tyson. Ada orang Melayu yang ingat bahawa air percuma ini ialah pemberian Barisan Nasional. Nah, ini dahsyat tidak yang membuat orang Jawa ini. Nah, ini kena kerja kuat sikit untuk ubah, ya. Dia sudah berbalik pada isu itu, ya. Jadi tidak boleh sebenarnya orang bukan Melayu itu dilantik, bukan Melayu dilantik jadi Menteri Besar. Memang ada peruntukan dalam undang-undang tubuh itu yang membenarkan pelantikan orang bukan Melayu jadi Menteri Besar, ya. Ada peruntukan kecil itu yang membenarkan pelantikan orang bukan Melayu sebagai Menteri Besar. Macam mana? Ya, ini di situ disebutkan bahawa untuk membolehkan Menteri Besar itu diwujudkan, mungkin keadaan-keadaan kalau katakanlah, ya, orang Melayu yang dalam dewan itu mungkin orang Melayu yang tak berapa cerdik, ya, yang butuh huruf agaknya, ataupun tak ada orang Melayu di situ dalam dewan, entah macam mana, mungkin agaknya calon-calon Melayu semua salah isi borang, macam-macam boleh berlaku. Maka bolehlah Sultan melantik orang bukan Melayu sebagai Menteri Besar. Jadi cara ataupun senario ataupun keadaan di mana orang bukan Melayu boleh jadi Menteri Besar itu ialah melalui Sultan, ya. Jadi UMNO tak ada kena-mengena. Sama ada UMNO itu wujud atau tidak, menang atau tidak, orang Melayu tetap orang Melayu. Ya, perlembagaan itu yang menjaga, yang menjadi asas kepada masa depan, baik buruk, hidup mati orang Melayu dan raja itu, ya. Saya baru ni dituduh sebagai anti raja, penderhaka dan sebagainya. Saya pun tak boleh nak jawab, ya. Sedangkan kalau kita ingat sejarah, bukan jauh sangat. Tahun 83, sewaktu Dr. Mahathir meminta perlembagaan untuk mengambil alih kuasa raja, memberi perkenan kepada orang undang-undang, dia maki hamun raja-raja Melayu. Tahun 93, waktu berlaku krisis perlembagaan, dia nak ambil kekebalan raja-raja Melayu, ya, nak seret raja ke mahkamah. Sekali lagi dia fitnah, dia ejek, dia kecam, ya, dia telanjangkan raja-raja Melayu. Dan tahun ini, tahun 2011, kebetulan saya terlibat dalam pelantikan ataupun dalam menyelesaikan krisis pelantikan Sesama Kerajaan Negeri Selangor, ya. Kita mendapati dalam perlembagaan negeri, dalam undang-undang tubuh negeri, kuasa Sultan sudah dipadamkan. Siapa yang padamkan? Mahathir dan kawan-kawannya. Waktu itu 93 siapa jadi Menteri Besar? Ingat lagi? Tan Sri Muhammad Taib. Jadi UMNO sebenarnya jadi penderhaka ni. UMNO yang biadab dengan raja. Saya cuma sebut 2-3 perkara yang saya rasa tak betul, itu saja. Mungkin saya salah, mungkin saya tak betul. Saya tak derhaka, saya tak mengutuk memaki hamun raja.
Ya. Cuma masalah sekarang ni, juak UMNO ni rata-rata. Dalam majlis agama ada juak raja, dalam itu di sini, dalam perkhidmatan awam ada juak UMNO. Orang ini yang menjadi penghasut, menjadi pembawa fitnah. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah saya akan turun ke gelanggang. Hari ini saya masih lagi pensyarah UAE, ya. Saya masih lagi berada di UAE, tapi tak lama, kurang seminggu. Hari ini 25 bulan. Jadi lebih kurang dalam 5-6 hari lah, insya-Allah saya akan meninggalkan UAE. Saya terpaksa meninggalkan kerana UMNO dan Barisan Nasional memaksa saya begitu. Ya. Menteri Pengajian Tinggi membuat kenyataan media, ya, secara terbuka mencabar saya masuk politik. Saya bukan nak saya masuk politik sebenarnya. Saya lebih selesa. Saya rasa saya lebih mampu ataupun lebih banyak memberi sumbangan dalam bidang akademik, ya. Tetapi macam mana pun saya nak ucap terima kasih kepada kawan-kawan dalam PAS, dalam keadilan, dalam DAP yang nampaknya begitu bermurah hati menawarkan kursi-kursi. Jadi tak payahlah saya berebut kursi. Dalam keadaan sekarang ni cerah ataupun harapan baik sikit, perebutan kursi agak gawat juga, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, ya, sekadar selingan lah. Jadi itu perjuangan kita sebenarnya. Kali ini bukan sangat kita nak gila kuasa ni. Jadi orang UMNO ni satu lagi dia dah kehabisan idea. Dia kata Pakatan Rakyat gila kuasa lah, Datuk Seri Anwar Kemaruk menjadi Perdana Menteri lah. Sebenarnya apa yang nak kita buat ialah kita nak buat perubahan. Kita bukan gila kuasa, tetapi sekadar nak mengambil kuasa daripada orang gila. Kita bukan gila kuasa, tetapi sekadar nak ambil kuasa daripada orang gila. Orang gila babi. Saya selalu sebut soal tukar driver, tukar pemandu. Ini kita naik bas, nak beli tiket naik bas. Pemandu ni gila babi ni, kita tekan loceng pun tak nak berhenti. Dia ingat bas tu bas dia. Dia ingat kita tak payah tambang. Dia tak sedar diri bahawa dia duduk di situ di Putrajaya itu adalah amanah, belas ihsan rakyat. Ini tidak, dia minta kita berterima kasih dengan dia pula. Jadi kita nak ajar dia, kita nak rehatkan dia. Kita tak nak main kasar. Kita tak menggunakan bahasa kesat dengan UMNO, tak mau. Ya? Kita tak mau bermain politik kotor. Kita tak mau bermain politik longkang. Gutter politik ini, ya. Politik fitnah, politik pribadi. Kita nak main, kita nak gunakan politik prinsip, politik pencapaian, politik prestasi. Ini yang kita sebut. Ini yang kita utamakan. Ini yang kita sebabnya, ya, dalam harakah, dalam suara keadilan, dalam roket disiarkan, di-highlightkan, disorot, ya. Perkara-perkara baik yang disebut oleh tidak lain juru audit negara. Bukan parti politik yang buat, ya. Sudah jelas nampak. Dalam keadaan ditekan seperti itu pun negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat dapat menunjukkan prestasi yang cukup baik, ya. Saya katakan cukup baik oleh kerana mereka ditekan. Tengok macam mana syarikat koloni Syabas, ya, menekan negeri Selangor. Tengok macam mana kerajaan persekutuan menekan negeri Kelantan pada tahun 90 lagi. Dia nafikan pembayaran grant yang telah pun ditetapkan dalam perlembagaan. Dia nafikan pembayaran royalty. Kita tengok macam mana di Terengganu, menang saja PAS di Terengganu, dia tarik duit royalty, diganti dengan wang ihsan, dibagi kepada juak-juak UMNO. Jadi dalam pemerintahan UMNO ni, dalam pemerintahan UMNO ini tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, ya. Yang ada hanya nafsu dan serakah dia saja. Cuma yang menjadi masalah ialah, ya, ramai yang penakut di kalangan kita ni. Hakim tak usah katalah, tuan-tuan dan puan-puan tahulah kan. Daripada sodomi nombor 1 sampai sodomi nombor 2 sekarang. Bagaimana Datuk Seri Anwar diperlakukan. Di negeri lain tak ada. Kita malu. Kita malu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, satu dunia tengok Malaysia. Macam mana Malaysia memperlakukan Ketua Pembangkang. Cuba kita bandingkan dengan macam mana kedudukan Ketua Pembangkang di Australia, di India, di UK, ya. Tak macam di sini, ya. Dianggap seperti musuh negara, dianggap seperti pengganas. Jadi ini yang kita nak ubah, ya.
Kalau kita memerintah, kalau Pakatan Rakyat memerintah, kita tidak akan buat cara UMNO. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena jelas. Kalau kita perintah, kita tidak akan tangkap pimpinan UMNO masuk ISA, tak mau. Kita tak buat macam itu. Ya. Kita tak buat seperti apa yang UMNO buat. Kalau Pakatan memerintah, AUKU, Akta Universiti akan dimansuhkan. Ya. Begitu juga dengan Akta Hasutan, Akta Mesin Cetak, semua akan dihapuskan. Jadi rakyat akan bebas. Rakyat akan diupayakan. Jadi rakyat tak perlu, umpamanya, kalau nak buat ceramah, nak buat persatuan, tak perlu minta permit. Tak perlu menyembah pihak polis. Dan pihak polis kerjanya lebih ringan, lebih mudah. Ya. Tak payah menyengkang mata pergi ikut ceramah SBSB je, patut kerjanya memantau jenayah supaya harta benda kita selamat, supaya kadar jenayah turun, supaya kerja mereka tak banyak. Sekarang ni kalau pilihan raya siap, tak tidur polis tu, ya, kerja lebih. Jadi ini tidak akan berlaku di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Ada orang kata boleh kaya ke? Boleh lah, sebab kalau Pakatan Rakyat tak buat, Pakatan Rakyat akan tersungkur. Kalau Pakatan Rakyat tak buat apa yang dijanjikan, ya, terutamanya dalam buku jingga itu, Pakatan Rakyat akan dihukum. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sampaikan ke bawah sana. Ya, ini bukan janji kosong. Ini satu komitmen, satu undertaking. Kalau tak buat, lain kali musim akan datang, pangkah undi parti lain yang lebih komited dengan dasar-dasar itu. Dia tak timbul soal boleh percaya ke, tak timbul ini sama saja. Mana boleh sama? Orang yang curi lembu sama ke dengan orang yang tak curi lembu? Mana nak sama? Ya. Orang yang komited dengan nak memberikan royalti minyak 20% dengan yang curi royalti minyak, takkan sama. Tak sama. Ya. Orang yang beri air percuma dengan yang menaikkan harga air, takkan sama. Ini yang bercakap macam tu ni penyokong Tegar UMNO sebenarnya. Di mana-mana pun. Ya, baik yang kononnya tak berparti, atau di kampung-kampung, atau di masjid, yang mengatakan sama saja ni semua politik. Itu sebenarnya penyokong Tegar UMNO tu. Macam juga dalam Majlis Perbesaran Negara tu. Ya. Yang kononnya Malaysia tak pernah jajah dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara yang kita nak ubah, perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat supaya negara ini benar-benar dimerdekakan. Sekarang kita sudah merdeka 54 tahun, nak masuk tahun ke-55. Ya, kita sudah jauh tertinggal di belakang kalau banding dengan Taiwan, banding dengan Korea, banding dengan hatta Indonesia dengan Singapura tak usah kata lah. Ya, dulu kalau dengan Taiwan, dengan Korea ni, kita lebih kurang saja. Kalau main bola pun kadang dia menang, kadang kita menang. Sekarang kita di mana? Mereka di mana sekarang? Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa jauhnya tertinggal Malaysia dalam liga negara-negara yang dulunya kawan-kawan kita. Dengan Singapura pun dah tertinggal dah. Di Singapura mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew sudah diam. Mantan kita masih melalak lagi. Masih melalak untuk menjaga kepentingan dia, sebab dia tahu kalau rejim yang ada ditumbang, dia akan jadi seperti Soeharto. Kita bukan nak buat dendam, kita bukan nak berdendam, kita bukan nak membalas, kita bukannya mengadakan politik revenge, tidak. Tetapi kita nak memastikan bahawa betul-betul ada kedaulatan undang-undang. Apa maksud kedaulatan undang-undang itu? Maksudnya ada sama rata. Semua orang ditangani oleh undang-undang yang sama. Bukan orang ini lebih ringan, orang ini berat. Kemudian orang yang tak bersalah tak boleh dipenjarakan. Kita ada ISA lagi. Kita ada akta tahanan terhad dan banyak lagi akta-akta selain daripada ISA yang boleh digunakan untuk memenjarakan orang tanpa bicara. Ya. Dan orang tak boleh dihukum tanpa ke mahkamah. Ini maksud kedaulatan undang-undang. Rukun negara yang berapa tu? Yang keempat tu kan? Kedaulatan undang-undang. Kita sebut aja. Anak-anak di sekolah disuruh hafal tapi maknanya tak tahu. Pelaksanaannya tak ada. Jadi ini yang nak dibuat. Ya. Sebab pada saya nak faham
nak bagi rakyat tahu pentingnya perlembagaan itu bukan bercakap, bukan berceramah macam ini, tetapi dilaksanakan. Ya, dalam sistem kita nampak, dalam pentadbiran kita nampak, rakyat dilayan dengan baik, rakyat diberikan hak mereka, rakyat diberikan ruang untuk bersuara. Itu yang sepatutnya kita buat. Kita bukan bagi ceramah, kita bukan edarkan risalah. Kerajaan yang komited dengan perlembagaan adalah kerajaan yang memastikan bahawa segala hak yang disebut oleh perlembagaan oleh rakyat dalam perlembagaan diberikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang baik daripada segi politik Pakatan Rakyat ialah politik prinsip, bukan politik kaum. Tadi Yang Berhormat Dr. Siti Mariah menyebutkan soal persepadanan pilihan raya tahun 2004 yang merupakan reaksi UMNO kepada kekalahan mereka pada tahun 1999 selepas reformasi. Kita imbau kembali tahun 1999, ya, di mana lebih kurang 700,000 orang pengundi tidak dibenarkan mengundi. BN hampir-hampir hilang majoriti 2/3 di parlimen. Mereka takut, terutamanya setelah melihat Kelantan dan Terengganu jatuh ke tangan PAS. Jadi mereka ubah sempadan pilihan raya dan mereka ingat bahawa mereka boleh selamat dengan undi Cina. Mereka menang besar 2004. 2008 formula yang mereka fikir boleh menyelamatkan mereka itu akhirnya menjadi pusara dan kubur mereka. Sekarang tak boleh buat apa lagi dah. Golongan pengundi yang mereka fikir pada 2004 dan 1999 menyelamatkan mereka sekarang menjadi hantu yang menghantui mereka. Yang mereka takut sangat sekarang ni. Sampai nak buat pilihan raya pun nak mengelak, nak mengambil kira tahun baru Cina bila. Sebab takut sangat dengan saudara Yang Berhormat Lim dan kawan-kawan dia. Tetapi apa yang lebih penting tuan-tuan dalam soal ini, isu ini ialah soal betapa politik kaum, politik ras itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Dan saya nak ucap tahniah kepada PAS kerana telah menubuhkan DHPP, Dewan Himpunan Penyokong Bukan Islam. Ini satu langkah yang baik untuk membuka, untuk memberi ruang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama untuk turut terlibat dalam politik, dalam membuat keputusan di peringkat nasional maupun negeri. Kita sudah mengambil, kita sudah nampak, ya, iktibar daripada politik kaum yang menjadi prinsip di kalangan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tengok UMNO pun begitu, MCA pun begitu, MIC pun begitu, gerakan pun tak ada beza. Tetapi politik itu sekarang kita tengok semakin hari semakin ditolak dan kita sudah nampak 2008 menjadi suatu perkara yang menjadi igawan ngeri buat mereka. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang soal ini dan marilah kita sama-sama membuat perubahan supaya dalam PRU yang akan datang ada perubahan di Putrajaya. Kali ini kita jelas bahawa hanya setakat memerintah negeri kita tak dapat membuat perubahan. Apa yang berlaku di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Selangor dan tragedi politik di Perak, kita masih ingat lagi. Maknanya kita tidak ada pilihan. Kali ini kita perlu tawan Putrajaya, insya-Allah. Mari kita malam ini bertekad untuk menawan Putrajaya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ke sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.